Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, semua sihat? Sihat Okey, ke? Sihat cikgu. okey, bagus. Okey, so kita macam biasalah, okey, setiap minggu satu kali kelas malam. Okey, dan hari ini kita teruskan ke bab 4 untuk tajuk keelektromagnetan tingkatan bab 4 tingkatan 5. Okey. So ada 6 orang dah masuk. Okey, so cikgu dah buat recording untuk yang tak masuk. Okey, so kita teruskan kepada soalan, tapi sebelum tu cikgu nak bagi simple notes dulu. Okey. Okey, so soalan ni cikgu tengok ada tajuk transformer. Okey, kemudian daya dalam konduktor pembawa arus dan medan magnet dan juga arus aruhan. Okey, so soalan bab 4 ni, okey, tajuk keelektromagnetan ni kita tak banyak rumus. Kita cuma ada rumus untuk transformer sahaja. Tapi untuk yang bab yang awal tu iaitu daya oleh konduktor membawa arus dalam medan magnet ataupun daya saling tindak, dan juga arus aruhan adalah satu konsep yang kamu kena faham. Okey, so sekarang first cikgu nak pergi kepada ni bab 4 elektromagnet. Okey, first cikgu nak pergi kepada okey 4.1. Okey, besarnya. Okey, 4.1 iaitu daya ke atas konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Okey, ini ialah 4.1 maksudnya first kita nak cari daya. Okey, kita nak daya. Okey, so untuk cari daya ni kita ada dua cara. Okey, yang pertama melukis medan lastik, dan yang kedua melalui petua tangan kiri Fleming. Okey, so cikgu tak nak ajar dah macam mana nak lukis medan lastik. Okey. Okey, cuma untuk refresh, kalau petua tangan kiri Fleming ni dia mesti saling berserenjang iaitu 90 darjah. Ini pun 90 darjah. Okey. Apa yang kita ada? Kita ada atas force, kita ada B, kita ada I. Okey, F force, B adalah arah medan magnet dan I adalah arah arus. Okey, force ni adalah daya yang terhasil. Okey, so tangan kiri saling berserenjang F, B, I. Okey. Okey, kemudian kita tengok yang kedua, apakah faktor-faktor yang boleh meningkatkan force ni? Apa force daya kan? Okey, apa faktor yang nak meningkatkan dia? Okey. So, apa dia? Okey, so tengok force dia dipengaruhi oleh arah medan magnet dan juga arus. Jadi maksudnya itu adalah faktor yang akan meningkatkan force ni. Okey, so yang pertama nak tingkatkan force, yang pertama medan magnet kena tinggi, kekuatan medan magnet kena tinggi. Okey. Cikgu tertinggal perkataan kekuatan. Okey, yang kedua kita boleh ambil arus pula, okey. So meningkatkan magnitude
arus. Okay, so soalan pun suka tanya juga apakah faktor yang boleh meningkatkan daya. Okay, dan yang ketiga dia punya aplikasi dia. Aplikasi dia adalah dekat apa? Dekat motor arus terus. Okay, motor arus terus ni maksudnya perubahan tenaga yang berlaku adalah daripada tenaga, okay, daripada arus tenaga elektrik menjadi, okay, arus akan menghasilkan daya putaran. So maksudnya tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Okay, selalunya pergerakan lah. Okay, macam buat kipas semua tu kan. So itu adalah dia punya aplikasi lah, motor arus terus. Okay, okay setakat ni. Okay, saya nak screenshot. Okay, okay, so sekarang tengok soalan. Okay, kita tengok untuk yang soalan mengenai daya je dulu. Okay. Okay, kita cari yang tentang daya je. Okay, je belum ni lagi kan. Okay, Reza baru masuk. Okay, selamat malam Reza. Okay, tengok bab 4 bab 4. Okay, nampak tak soalan? Okay, soalan nombor 1 tentang daya oleh satu konduktor tak? Betul tak ni soalan 4.1? Ya. Betul kan? Okay, ni 4.1. Kita tengok subtopik by subtopik. Okay. Raja menunjukkan sebuah motor elektrik arus terus ringkas apabila switch dihidupkan, medan lastik terhasil dan memutarkan gegelung. Okey, ni untuk melukis medan lastik. Okey, so ada dua cara kamu nak lukis. Yang pertama guna tangan kiri Fleming, yang kedua melalui lukisan. Okey, so cikgu nak refresh kat sini je. Kamu kalau nak buat, okey tengok ni. Mana positif, mana negatif. Ini positif, ini negatif kan? Okey, arus bergerak dari mana ke mana? Okay. Positif ke Dari negatif. positif ke negatif. Okay, so macam inilah arus. Okay, so lukis anak panah. Ini, kemudian sini, ke sini. So kita tahu dah arus untuk dari A adalah ke dalam, manakala arus untuk D keluar. Okay, so kita lukis kat sini ke dalam. Ke dalam adalah pangkah kan. Okay, kalau dia masuk kertas. Dan keluar kertas adalah titik. Okay. Okay, so sekarang north to south. Ini adalah arah medan magnet. Ingat north to south Okay, so arah medan magnet ke kanan. Okay, so sekarang ambil tangan kiri kamu. Okay, arus masuk I, masuk B ke sana. So nampak tak? Force ke mana?
Okay. Cuba buat. Betul tak? Force ke bawah lah tu. Yes, force ke bawah. Okay, so kalau satu force ke bawah, satu lagi mestilah force ke Atas. Okay. So nak lukis dia, okay, siapa yang menang? Force ke bawah maksudnya atas yang menang kan? Jadi kamu nak lukis dia, belah yang menang kena, okay, kena lukis banyak kan? Okay, so lukis. Okay, jangan saya tak boleh berlanggar Okay, macam tu. Okay, so kalau yang belah yang kalah ni kita lukis satu je ke macam tu. Okay, kemudian yang ni. Okay, so yang mana sama dengan gambar? Okay, so jawapan dia D kan? Saya dapat D ko. D. Betul lah D. Okay, kalau B, kenapa salah? Walaupun force dia betul ke bawah. Dia belah weak, dia lukis macam kuat. Ya, okay. Kalau force ke bawah, maksudnya ini kawasan lemah. Kenapa kawasan lemah rapat-rapat? So salah lukisan dia. Okay, kawasan lemah dia kena kurang. Okay, so kat sini maksudnya ini adalah kawasan kuat, ini kawasan lemah. Sebab tu force tu boleh turun bawah. Okay, ini kawasan kuat, ini kawasan lemah. Okay, sebab tu force pun boleh naik ke atas. Okay, Hadi faham tak macam mana nak lukis? Okay, kalau boleh tolong ingat ni. Okay, soalan percubaan Negeri Perak ada keluar kan soalan ni? Kemungkinan ada lah. Okay, maksudnya ada yang spot tajuk elektronik. Tajuk elektromagnet lukis medan lastik. Okay. Okay, setakat ni kita ke soalan seterusnya. Okay ko. Okay, ini pun soalan tajuk daya juga Okay, masih lagi menggunakan tangan kiri Fleming kamu. Okay. Raja menunjukkan seutas wayar kuprum diletakkan antara dua kutub magnet. Sekarang ni kita tak tahu ni P ni apa, Q ni apa. Okay, so apa yang hint yang kita tahu? Kita tahu sini positif force. negatif. Okay, force ke sana, kemudian kita ada positif negatif. So start dengan positif dia lalu sini kan? Arah gerakan arus. Okay, arus ke bawah dan ke dalam. Okay. Okay, so sekarang yang kita nak tumpu dia. Okay, yang kita nak tumpu kat kawasan ni je. Kita ada yang ni, kita ada ini. Okay, so kita katalah kita lukis dalam bentuk 3 dimensi. Okay, so kita lukis 3 dimensi, force ke sana. Kemudian arus. Okay, arus ke mana? Ke dalam sana kan? Okay. Okay, so ambil tangan kamu, kiri Fleming. Force ibu jari, force ke sana, arus ke dalam. So nampak tak tangan cikgu? B ke atas. Okay, so kita dapat B ke atas. Okay, B ke atas. Okay, B adalah dari mana ke mana? Arah B. B, maksudnya kalau B ke atas, maksudnya bawah ni apa? Utara, atas, selatan. Betul tak? Betul. Betul tak? Arah medan magnet adalah dari utara ke selatan. Dia keluar utara masuk selatan. Okay, so kalau arah dia ke atas, utara selatan, maksudnya Q ialah utara, P ialah selatan. Okay, siapa faham? Yang nampak benda tahu Q tu utara, P selatan. Okay, Google Syami Mastura. Okay, untuk elektromagnet ni memang kamu banyak guna tangan ni
Okay, so tak payah lukis pun, guna tangan je. Guna tangan kiri kamu. Untuk daya guna tangan kiri. Okay, so jawapan dia ialah okay, Q utara. Okay, so dapat B. Okay, soalan 3 arus aruhan, kita biar dulu. 4 pun arus aruhan. Okay, yang kelima pun masih arus aruhan. Okay, ke-6 arus aruhan. 5 arus aruhan, 6 transformers, 7 transformers, 8 transformers, 9 arus aruhan. Okay, 10 motor arus terus. Motor arus terus maksudnya daya lah kan. Kita ada arus. Okay, dia bagi arus, kita hasilkan daya. So masih guna tangan kiri Okay, tapi dia tak tanya ni kot, dia tanya apa? Antara berikut yang manakah tidak mempengaruhi kelajuan putaran motor? Okay, so tadi kan cikgu kata apa yang faktor mempengaruhi daya? So arus dengan kekuatan medan magnet kan? Okay, so kita tengok kekuatan medan magnet. Betul. Okay, dia nak yang tak kan? Yang tak mempengaruhi. Bilangan lilitan dawai dalam gegelung. Betul. Arus dalam gegelung. Betul. Ini semua mempengaruhi putaran motor. Tapi arah arus tak mempengaruhi Maksudnya dia cuma akan, arah arus cuma akan mempengaruhi arah putaran je lah. Arah putaran akan opposite lah dengan yang asal. Tapi dia tak mempengaruhi laju ke, perlahan ke, sebab dia kata yang ni nak mempengaruhi kelajuan kan. Okay. So ini adalah konsep kena tahu. Okay. Okay, so sekarang cikgu nak buat sikit nota untuk arus aruhan pula. Okay, iaitu okay, 4.2 arus aruhan. Okay, arus aruhan. Apa bahasa Inggeris dia? Induction kan, induced current. Okay, arus aruhan. Okay, yang pertama. Okay, arus aruhan dia akan wujud kalau ada pemotongan flux magnet. Okay, macam mana nak tengok pemotongan flux magnet? Okay, pemotongan flux magnet dia adalah situasi yang pertama. Situasi yang pertama. Medan magnet ke kanan. B ke kanan. Arah konduktor kena ke bawah. Ni konduktor, arah konduktor. Dia mesti 90 darjah. So kalau macam ni baru ada pemotongan flux magnet. Kalau situasi yang kedua. Kita ada satu konduktor. Kemudian kita ada magnet. Kita gerakkan magnet ke atas dan ke bawah. Konduktor tak bergerak. Ada tak pemotongan flux? Ada tak pemotongan flux? Ada situasi yang ketiga. Arah medan magnet ke kanan.
B. Lepas tu konduktor pula arah dia bergerak pun ke kanan juga. Okay. Konduktor. Okay, kat sini ada pemotongan flux tak? Case dia. Okay, tengok ni dia selari. Okay, ataupun 0 darjah ataupun 180 darjah. Okay, so ini tak ada pemotongan flux magnet. Jadi dia takkan menghasilkan arus. Okay, so kamu kena tahu situasi macam mana dia potong flux magnet, yang mana tak potong flux magnet. Okay, yang kedua dalam tajuk 4.2 kita ada dua hukum Okay, kita ada dua hukum. Yang pertama hukum Faraday. Okay. Yang kedua kita ada hukum Lenz. Okay. Ingat hukum Faraday ni dia nak cerita apa? Siapa tahu? Dia cuma nak cerita jika pemotongan flux magnet ataupun medan magnet tinggi, apa jadi? Arus aruhan terhasil pun akan tinggi. Dia nak cerita, nak kata pemotongan flux magnet adalah berkadar terus dengan arus aruhan. Okay. Manakala hukum Lenz pula, dia nak cerita pasal apa? Okay. Dia sebenarnya nak menentukan arah arus aruhan dalam solenoid. Okay. Dia ada kan, dia perkataan dia kan, apa dia hukum Lenz tu. Okay. Cuma dia punya kegunaan dia sebenarnya nak menentukan arah arus aruhan dalam satu solenoid. Okay, yang ketiga, apakah faktor yang meningkatkan DGE? Faktor meningkatkan arus aruhan, apa dia? Yang pertama apa? Yang pertama adalah laju relatif. Okay? Okay, kelajuan pemotongan itu. Okay, ataupun kalau kita ada motor penjana, dia punya kelajuan dia berputar. Okey, yang kedua bilangan lilitan gegelung. Okey, dan yang ketiga adalah kekuatan medan magnet. Okey, dan yang keempat, kamu kena ingat arus aruhan ni maksudnya daripada, konsep dia daripada daya menghasilkan arus. Okey, so untuk daya jadi arus, kita akan menggunakan petua tangan kanan Fleming. Okey. So kamu boleh menentukan arah arus aruhan menggunakan tangan kanan Fleming Sama je F, B, I. Okey. So arah arus yang ditunjukkan oleh jari tengah ni, jari hantu ni, okey, itu adalah arah arus aruhan yang terhasil. Okey. Boleh? So cikgu nak refresh untuk ini aja. Okey, lepas tu nanti kita tengok soalan.
Okey, tengok soalan yang berkaitan dengan arus aruhan. Okey, patah balik ke atas. Okey, soalan 3. Okey, ni pasal aruhan. Hukum apa ni yang terlibat ni? Kalau nak menentukan arah arus aruhan Lens law. dalam solar Lenz law, okey? Lens. Hukum Lenz. Okey, ingat untuk elektromagnet dua je hukum. Okey, hukum Lenz dengan hukum Faraday. Okey, sebab kalau soalan konsep macam hukum-hukum ni dia orang suka tanya. Jadi kamu jangan terbalik apa dia hukum Lenz, apa hukum Faraday. Okey, apakah tindakan yang akan meningkatkan pesongan jarum galvanometer? Okey, so ingat satu lagi ialah apa yang kamu perlu ingat. Okey, galvanometer dia macam ni tau, dia bulat. Dia kosong dia adalah dekat tengah kosong. Okey, dan jarum dia okey, boleh tunjuk belah kanan ataupun boleh tunjuk cuba di hijau. Okey, belah kiri. Okey, so apa maksudnya galvanometer tunjuk kanan dengan kiri? Itu menunjukkan arah elektron. Okey, kamu jangan ingat galvanometer terus tunjuk arah arus tau. Okey, galvanometer dia akan tunjuk arah elektron. Kalau kita nak cari arah arus apa? Apa dia? Arah arus adalah bertentangan dengan arah elektron. Okay, so sebenarnya batch kamu ni dia betulkan balik konsep. Kalau dulu masa sebelum KSSM, galvanometer ni tunjuk arah arus, tapi sebenarnya bukan. Galvanometer tunjuk arah elektron. Okay, so maksudnya katalah kalau galvanometer ni tunjuk ke arah kanan, arah arus ke mana? Arus ke mana sebenarnya? Kiri, yes. Okay, kena lawan dia Okay. So kamu kena ikutlah bentuk dia tu. Kalau kiri, arus ke kiri. Okay. Apakah yang akan meningkatkan pesongan jarum galvanometer? Okay, so kalau nak meningkatkan pesongan jarum galvanometer, kita tengok sebelah je lah. Okay. Kalau macam ni dia tak. Okay, kata kedudukan pertama, ni kedudukan yang kedua. Mana yang meningkat? Ni A, B. Mana yang galvanometer meningkat? B banyak kan? Okay, so nak bagi dia banyak apa? Okay, yang pertama, kekutuban magnet dia terbalikkan. Ada efek tak? Tak ada kan? Tak ada. Tak efek. Okay, bilangan lilitan gegelung bertambah. Tambah tak? Tambah. Bertambah lah kan? Sebab tadi kan cikgu kata apakah faktor yang meningkatkan DGE? Bilangan lilitan gegelung. Okay, ikut hukum Faraday. Okay, C. Gegelung dibuat pada dawai bertebat. Ada bertebat ni maksudnya dia balut dengan getah tu. Tak ada masalah Okay, dia tak efek apa-apa. Dan yang keempat, magnet ditolak secara perlahan. Okay, kelajuan mempengaruhi. Tapi kalau perlahan maksudnya dia bukan meningkat, dia berkurang. Okay, so ini salah. Okay, salah sebab dia semakin berkurang. So yang betul ialah B. Okay. Okay Okay, yang keempat. Satu DGE diaruhkan dalam dawai apabila ia digerakkan dalam medan magnet di antara kutub berlainan. Okey, alat elektrik yang manakah berfungsi disebabkan kesan ini? Okey, apakah aplikasi yang menggunakan DGE? Arus aruhan. Bateri ke? Bateri menggunakan konsep arus aruhan ke? Tak. Tak bukan.
Tiup sinar katod bukan. Ringkas bukan sebab motor daripada arus ke force. Penjana betul tak? Betul, sebab penjana kan daripada force putaran turbin menghasilkan arus. Okay, ataupun elektrik. So itu adalah konsep dia lah. Okay, konsep arus-aruhan digunakan oleh penjana. Kita ada penjana arus terus dan juga penjana arus ulang-alik. Okey. Okey, lagi apa? Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 pun soalan arus-aruhan Okey, Raja menunjukkan konduktor disambungkan kepada galvanometer di antara dua magnet kekal. Okey, konduktor digerakkan secara mengufuk iaitu dari magnet 1 ke 2 dan balik ke magnet 1. Apakah yang akan berlaku? Maksud tak? Okey, faham tak maksud mengufuk apa? Mengufuk maksudnya dia tolak ke sini. Okey? Kiri kanan. Kita balik. Kita balik. Dia kata dari 1 ke 2, 2 ke 1 kan? Maksudnya dia tolak mula-mula konduktor ni tolak ke sana. Kemudian patah balik. Kemudian patah balik lagi. Okey. Cuba kita tengok arah dia. Okey. Medan magnet macam ni, baring. Kemudian konduktor pun baring juga. Ikut warna merah. Okey, so apa berlaku kat sini? Ada tak pemotongan flux magnet? Ada tak pemotongan flux magnet? Tak ada. Okey, sebab Tak dia ada. tak 90 darjah. Dia mesti kena 90 darjah berserenjang. Baru ada pemotongan. Okey, so kalau tak ada pemotongan flux magnet, ada tak arus-aruhan? Tak ada. Okey. Pemotongan flux. Tak ada. DGE. Tak ada. So galvanometer terpesong tak? Tak. Ada pemesongan galvanometer? Tak ada. Okey. So tengok jawapan. Pesong ke kanan, pesong ke kiri, pesong ke kanan, kemudian ke kiri. Tidak menunjukkan pesongan. So jawapan dia adalah D. Okey, tak menunjukkan pesongan. Kalau konduktor tu dia tolak atas bawah baru ada. Sekejap kiri kanan, kiri kanan. Okey? Okey, faham tak? Ni dia nak tengok kamu faham tak konsep arus-aruhan tu macam mana? Pemotongan flux tu macam mana? Okey. Nombor 6, 7, 8. Okey, nombor 9 pula. Okey, nombor 9. Okey, Raja menunjukkan satu magnet bar ditarik menjauhi solenoid. Okey, dia menjauhi maksudnya dia keluar. Okey. Keluar daripada solenoid maksudnya S yang jumpa dia dulu kan. Okey, arah pesongan jarum galvanometer boleh ditentukan oleh, okey, so macam mana kita nak tahu arah pesongan dia ni? Menggunakan apa? Hukum Lenz, betul tak? Betul tak hukum Lenz? Hukum Faraday. Hukum Faraday memang salah lah. Hukum Faraday ni kita cuma nak tentukan flux magnet tu, pemotongan flux banyak ke sikit. Okey, petua tangan kiri Fleming. Salah sebab ini untuk daya. Petua kanan Fleming pun salah juga. Sebab ini adalah case solenoid. Solenoid kita guna apa? Hukum Lenz. Yang inilah hukum Lenz. Maksudnya, kalau kita keluar, jumpa S dulu, S dengan S dia melawan kan? Kutub S dengan S melawan kan? Okay, menolak. Okay, sebab tu jadi kat sini S. Sebab hukum Lenz tu apa? Arah yang
arah berlawanan yang menghasilkan dia kan. Okay. So ini menggunakan hukum Lenz. Okay, so jawapan dia A. Okay, boleh tak? Okay, belum lagi nak tengok kutub apa, dia jadi kutub apa. So bila dah dapat kutub tu kita guna tangan kanan nak cari arah galvanometer. Okay. Kutub utara. Kalau sini utara. Okay. Ke atas. So kalau ke atas. Okay. Ni arah arus. Arah arus ke kiri. Galvanometer ke kanan. Sebab arah elektron. Okay. Ingat lagi tak macam mana nak cari dia? Siapa ingat yang cikgu buat ni? Guna tangan kanan ni, hukum genggaman tangan kanan. Okay? Okay, boleh ke? Okay, tak apa. Ni nanti kalau okay, kita buat dalam kelas pula Okay, sebab dalam susah kan nak tunjuk tangan ni, tak nampak kan. Okay, so last kali kita tengok soalan tentang transformer. So kamu punya bab 4 ni ada 3 je. Okay, pasal daya, arus aruhan dengan transformer. Okay, sikit lagi. Okay, tentang transformer. Okay, apa yang kamu perlu ingat tentang transformer? Okay, yang pertama adalah cara kerja dia. Macam mana cara kerja transformer berfungsi? Dia sebenarnya menggunakan konsep arus aruhan Okay. Okay, ni kamu ada transformer. Okay, kat sini kita ada input. Kat sini kita ada output. Okay, kat transformer ada lilitan gegelung. Okay, so sebenarnya input ni kita bagi voltan. Okay, bila voltan ada arus kan? Okay, bila ada arus, kat sini kamu punya teras besi dah jadi magnet sementara. Okay, sekejap magnet, sekejap bukan. Sekejap magnet, sekejap bukan. Okay, bila dia sekejap di magnet dan dinyah magnetkan, dekat sini akan berlaku, kat sini tak ada apa-apa sumber kan? Tapi kenapa ada arus? Sebab kat sini dah berlaku pemotongan flux. Siapa yang potong? Gegelung tu yang potong. Gegelung tu potong kat siapa? Dekat magnet sementara yang sekejap jadi magnet, sekejap tak jadi magnet. Okay, so berlaku pemotongan flux. Okay, pemotongan flux ni ikut bilangan lilitan gegelung. Kalau banyaklah pemotongan flux dia. Kalau bilangan lilitan gegelung sikit, sikitlah pemotongan flux dia. Okay, kemudian dia akan menghasilkan arus aruhan ataupun DGE. Okay, so ini adalah output. Output bergantung kepada bilangan lilitan gegelung. Bilangan banyak output. Bilangan lilitan gegelung sikit, sikitlah output dia. Okay, so faham tak macam mana transformer kamu bekerja? Okay, setakat ni tak ada siapa respon pun? Okay. Faham cikgu. Okay, so yang kedua, okay, apakah rumus yang melibatkan transformers? Okay, rumus.
Okay, rumus dia adalah, okay, yang pertama yang famous, NP per VP sama dengan NS per VS. Okay, ini adalah perkadaran. Okay, yang mana, okay, yang jadi bentuk macam pula. Okay, ini adalah perkadaran yang mana kalau kita tahu kita ada NP, kita ada VP, kita ada VS, tiba-tiba nak cari NS. So gunalah rumus ni. Okay. Dia perkadaran sekunder dengan primer. Okay, yang kedua, rumus kedua. Kita ada rumus power, okay. Kuasa. Kuasa P sama dengan V kali I kan. Okay, so kita samakan P dekat sekunder dengan P kat primer. So kita dapatlah P output sama dengan P input. So rumus kita dapat I S kali VS sama dengan IP kali VP. Okay, so ni rumus yang kedua untuk tajuk transformers yang famous. Okay, dan yang ketiga, kita nak tengok ciri-ciri transformer Okay, sebenarnya ada satu lagi tahu rumus iaitu dia punya kecekapan. Okay. Okay, tak apa, kecekapan tu nanti kita tengok. Okay, sekarang yang ketiga kita nak tengok kalau kita nak buat transformer kan, ciri-ciri transformer. Okay, yang pertama A, kita kena guna gegelung kuprum kan. Kalau kita nak buat transformer, gegelung mesti kuprum sebab apa? Sebab rintangan kecil kan, rendah, kecil. Okay, so jangan guna dawai yang rintangan tinggi. Yang kedua, okay, ni sebab kamu memang kena hafal lah, maksudnya untuk transformer memang benda ni. Okay, yang kedua, kita nak kurangkan arus pusar. Kalau ada masalah arus pusar, macam mana kita nak kurangkan? Okay, eddy current. Okay, kita kena guna teras berlamina yang berlapis-lapis tu. Okay. Okay, untuk kurangkan arus pusar. Kalau tak, energi dia hilang. Okay. Okay, ciri-ciri transformer supaya cekap tenaga. Okay, yang ketiga, kita mesti kena buat dia punya teras tu daripada teras besi lembut. Okay, kenapa? Sebab kurangkan histeresis. Okay, tapi sebenarnya satu lagi, dia mudah di magnet dan dinyah magnet. Okay, sebab tu kena guna besi tulen iaitu teras besi lembut. Okay, dan akhir sekali lilitan dawai sekunder di sebelah lilitan dawai primer. Okay, maksudnya kena rapat. Okay, apa sebab dia? Apa sebab dia? Sebab kita nak kurangkan kebocoran flux magnet. Okay, ni soalan modifikasi tapi kadang-kadang soalan ABC pun dia boleh tanya juga. Okay. Okay, ada soalan tak untuk transformers? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, kita tengok soalan Okay, stop the setting.
Okay, soalan start nombor 6 kan yang pasal transformers. Okay, transformer unggul. Transformer unggul ni maksudnya dia 100% tau dia menukarkan. Okay, dia tak ada kehilangan energi. Tapi sebenarnya tak ada transformer unggul. Okay, tapi disebabkan dia buat pengiraan kan, jadi kita nak anggap tak ada kehilangan tenaga. Okay, untuk jawab soalan ni. Okay, apakah beza kepakyaan merentasi ventol itu? So dia nak V kat sini. V output. Okay, kat sini kita ada V input ataupun sekunder. Ini kita ada N sekunder pula primer kan. Okay, N primer. Okay, kat sini kita ada N sekunder. V sekunder kita tak tahu. Okay, so apa rumus kita nak guna? N P per Vp sama dengan Ns per Vs. Okay, kalau nak letak V kat atas boleh tak? Vp per Np. Boleh sebenarnya sebab tu perkadaran. Kamu jangan buat Np per Vs. Tu tak boleh. Dia kena pasangan dia. Kalau primer, sekunder dengan sekunder. Okay, so masukkan. Okay, 100 per 240 sama dengan 25 per Vs. Darab silang Vs dapat 60 volts. Okay, siapa salah yang ni? Semua betul ke? Ada yang salah tak? Betul. Betul. Okay, senang ni kan? Okay, so kalau soalan transformer cikgu rasa dia akan tanya macam ni lah. Okay, soalan pengiraan dia macam ni. Okay, nombor 7. Okay. Berapakah bilangan lilitan gegelung sekunder? Okay, tadi dia tanya voltan, sekarang dia nak bilangan lilitan pula. Okay, so masih sama, kita ada input. Okay, V, maksudnya V primer sama dengan 240. Okay, lepas tu kita ada N primer 12,000. Lepas tu kita ada V sekunder 20 volt. N sekunder kita tak tahu. Okay, so masukkan je lah rumus tadi juga. Np per Vp sama dengan Ns per Vs. Okay, 12,000 per 240 sama dengan Ns kita tak tahu per 20. So kita dapat Ns sama dengan 1000 lilitan. Okay, bilangan lilitan tak ada unit. So tulis nilai je. Okay, 1000. Okay, boleh? Boleh go. Okay, nombor 8. Raja menunjukkan satu sistem penghantaran elektrik transformer P digunakan untuk ini satu lagi untuk kabel penghantaran elektrik, sistem penghantaran elektrik. Kamu kena ingat mula-mula mesti kena naik. Kemudian baru turun, kemudian turun lagi. Okay, first mesti kena naik. Okay, so transformer P mestilah injak naik. Okay, so apakah kegunaan dia? Meningkatkan arus dalam kabel, meningkatkan rintangan. Okay, kita tak kata meningkatkan arus Okay, rintangan kabel salah. Kuasa kabel salah. Meningkatkan beza keupayaan betul, iaitu voltan. Kita meningkatkan nilai voltan ataupun DGE. Okay, so jawapan dia C. Okay, jangan kata arus tau, kata voltan. Untuk transformer ni dia memang meningkatkan voltan, dia bukan meningkatkan arus. Okay, so untuk sistem penghantaran, okay 9, 10. Okay, soalan okay, dah habis dah kan? Semua dah bincang dah. Okay, okay tak? Okay, yang lain senyap je. Okay cikgu. Okay, so tajuk ni antara yang mudah jugalah kan tajuk ni. Boleh tahan lah cikgu.
Okay, elektrik dengan ni yang ni lagi senang lah sebab dia tak ada pengiraan sangat. Dia lebih kepada pemahaman konsep. Okay, kalau cikgu pun kalau paper 1, cikgu suka jawab, suka bagi tahu budak jawab soalan elektromagnet dulu. Okay, sementara kamu masih fresh, okay, jawab soalan elektromagnet sebab dia menggunakan konsep, dia bukannya pengiraan. Okay, so cikgu stop presenting. Okay, so kita dah habis bab 4. Okay, so semua okay. Jadi pun cikgu tengok hasil kamu pun dapat banyak betul lah. Okay. Okay, so malam ni yang tak masuk Ali dengan Adriana je lah. Ada soalan tak? Okay, ada soalan? Tak ada cikgu. Okay, kalau tak ada cikgu stop recording.